Oh, kalau dia dulu ni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Encik Muhammad Zahiruddin bin Muhammad Zahari, Setiausaha Majlis Perbandaran Jasing. Yang dihormati Dr. Muhammad Naim bin Muhammad Azman, Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Jasing, pengarah-pengarah jabatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih diucapkan atas kehadiran ke taklimat pelaksanaan imunisasi COVID-19 pada pagi ini. Sebelum kita mulakan taklimat kita pada pagi ini, dijemput Encik Muhammad Sufian bin Maridan untuk bacaan doa. Dipersilakan. Sahabi kiram min al-Fatiha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا من عظائم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. إذا أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سلام قولا من رب رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بركة الله إلى رزق وإلى عمل وفي الدنيا والآخرة. يا بر الحاجة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يقبل الله. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Sufian bin Maridan atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Zahiruddin bin Muhammad Zahari, Setiausaha Majlis Perbandaran Jasing untuk menyampaikan kata-kata aduan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Masih ucapkan kepada Pak Muslim Majlis. Dulu saya ucapkan terima kasihlah kepada semua ketua jawatan dan sahabat-sahabat rakyat tangan saya di Majlis Perbandaran Jasing. Yang dahulukan Yang Bersama Dr. Muhammad Naim bin Muhammad Azman, Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Jasing ni pakar kita ni. Doktor pakar. Dan ke MPJ dan Alhamdulillah tujuan kita buat taklimat pada hari ini pada masa yang sama untuk memberi penerangan. Kata kita tu sini direct daripada doktor yang bertauliah. Kalau kata saya bagi, saya belum lagi doktor. Belum lagi. Walaupun sebelum ni pernah berkhidmat di Kementerian Kesihatan, tapi saya rasa lebih baik kita jemput orang lebih hari. Dan tanpa buang masa, saya menjemputlah doktor untuk memberikan beberapa penerangan berhubung vaksinasi yang akan bermula kalau untuk daerah Jasing ni insya-Allah esok di semua klinik kesihatan yang terpilih seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat. Dan untuk kaki tangan MPJ kita akan ada beberapa fasa. Dan fasa pertama akan mula pada esok. Dan fasa kedua dan fasa ketiga akan mana yang terpilih itu akan dijemput dari Majatra. Dan untuk maklumat semua, saya rasa boleh semak balik Majatra masing-masing. Dalam Majatra tidak ada menu yang baru. Mana menu baru tu untuk kita dari segi deklarasi untuk declaration awal untuk menerima vaksin atau tidak. Dan ingin saya tekankan, mungkin akan diterangkan oleh doktor, sesiapa yang mempunyai alahan teruk ke atas ubat dan sedang mengambil rawatan ataupun masih dalam rawatan boleh merujuk doktor yang sebelum ni dan mungkin doktor akan terangkan sebelum lanjut. Okay, tanpa membuang masa saya jemput
Doktor untuk berikan taklimat kepada rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan Yang Berhormat Tuan Zahiruddin, Setiausaha Majlis Pembandaran Jasin, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya Dr. Muhammad Nuaim, pegawai perubatan, pakar perubatan keluarga yang kini bertugas di Klinik Kesihatan Jasin. Hari ini saya telah diberi peluang untuk dijemput dan diberi peluang untuk memberikan sedikit taklimat mengenai program vaksinasi COVID-19 yang akan dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bermula pada esok hari 2 hari bulan 3 2021. Dia akan melibatkan 3 fasa. So fasa pertama ni akan melibatkan, kita panggil fasa frontliner dan dijangka akan berakhir pada bulan April, seminggu pertama bulan puasa So seterusnya kita akan ada fasa kedua dan fasa ketiga. Okey, tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan taklimat saya. Okey, apa yang kita tahu sekarang, statistik jangkitan dan kematian COVID-19 di dunia dan di Malaysia. Pandemik COVID-19 ini telah menjangkiti lebih 100 juta individu di seluruh dunia dengan 2.31 juta kematian. Di Malaysia, mengikut statistik yang terakhir, mutakhir semalam, dah melepasi angka 300,000 Slide ini disediakan pada pertengahan bulan 2 So, dengan angka kematian kini dah melebihi 1,000 orang di Malaysia. Bukan sahaja memberi impak kepada sektor kesihatan, malah melumpuhkan sektor ekonomi. Apa yang kita dapat lihat, penjaja kecil tidak dapat meneruskan perniagaan mereka, anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah, dan ada antara kita yang kehilangan pekerjaan dan diberhentikan pekerjaan. Okey, so salah satu cara langkah Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan jangkitan ini selain daripada SOP ialah kita panggil program imunisasi. Imunisasi ini adalah salah satu usaha untuk mencegah jangkitan di dalam komuniti, terutamanya golongan-golongan yang berisiko seperti yang sedia maklum, kebanyakan kematian adalah melibatkan pesakit-pesakit yang memiliki comorbidity. Contohnya seperti kecil manis, darah tinggi, penyakit asma ataupun warga emas So mereka ini adalah golongan yang berisiko. So sedikit mengenai vaksin. Vaksin ini sebenarnya adalah satu produk yang dihasilkan daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan, ataupun daripada protein subunit sesuatu virus. Tujuan utama vaksin ini adalah untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan untuk membentuk immunity terhadap jangkitan penyakit yang khusus pada vaksin yang disediakan So ada persoalan, kadang-kadang ada orang tanya apa bezanya. Kadang-kadang saya amalkan makanan sunnah. Makanan sunnah contohnya seperti habatus sauda, madu, tapi itu adalah berbeza. Sebenarnya kita ada konsep yang penting yang saya nak jelaskan sini. Terdapat perbezaan antara kesihatan dan immunity. Immunity dalam badan manusia ni sangat spesifik. So dia punya untuk satu penyakit kesihatan. So dalam kes ni kita ada immunity terhadap COVID-19 So kalau kita tengok sebenarnya program vaksinasi ni dah lama. Dia daripada program kanak-kanak daripada bayi pun dah vaksinasi dah lama, sejak daripada tahun sebelum merdeka lagi, kalau kita perasan. So setiap vaksin ni dia target satu penyakit tertentu misalkan kalau cacar, kalau polio saja, dia spesifik. So apa yang kita perlukan ialah kita nak ajar sistem immunity badan kita supaya mengenali penyakit itu. So mesti kata dalam kes ni COVID, so badan kita dapat detect. Bila dah ada immunity, kita dapat detect penyakit COVID itu lebih awal, tanpa risiko sampai kita dapat penyakit itu sendiri okay? Sebentar Okay, dalam taklimat ni, kalau ada sebarang soalan, anda boleh angkatlah dan tanya soalan directly kalau ada apa-apa yang tak faham.
terdapat beberapa jenis vaksin lah yang dihasilkan. Macam saya bagi tahu tadi, program vaksinasi ini sebenarnya dah lama dalam Kementerian Kesihatan. Tapi sebelum ni kita bahagikan pada golongan tertentu lah. Macam bayi, murid-murid sekolah. Kalau di klinik swasta ada perkhidmatan untuk pengenali makanan. Seperti yang sedia maklum macam typhoid kan, suntikan typhoid untuk pengenali makanan. Dan bagi orang umat Islam yang ingin pergi ke Tanah Suci untuk melakukan umrah dan haji, kita bagi vaksin meningococcal kan. So kalau kita tengokkan trend yang sebelum ni, insya-Allah kita bagi vaksin tu macam tak adalah sampai menyebabkan kematian kan. Malah dia melindungi jemaah kita di Tanah Suci, kanak-kanak di sekolah dan pengendali makanan lah daripada penyakit-penyakit tersebut. So, jenis-jenis vaksin yang kita berikan adalah contohnya seperti live attenuated, inactivated, protein subunit, toxoid, viral vector dan nucleic acid lah. So, saya akan beri penerangan lanjut selepas ni lah mengenai apa maksudnya sebagai live attenuated, inactivated. Okay. So, maksudnya, apa maksud sebagai live attenuated ni? Live attenuated ni adalah vaksin yang dicipta dengan mengurangkan tahap kekuatan sebenar kuman. Contohnya, kuman tu dilemahkan lah. Apa yang biasanya yang kita dapat ialah vaksin BCG masa lahir dan masa sekolah dululah. Satu lagi adalah contohnya ialah vaksin measles. Measles tu kita dapat dalam suntikan sebahagian daripada suntikan MMR, mumps, measles dan rubella. Satu lagi inactivated. Inactivated tu maksudnya ialah vaksin yang mengandungi partikel virus atau bakteria yang telah dikultur dan kemudiannya dimatikan sifatnya. Contohnya macam pertasis lah. Dia hanya tinggal dia punya kelongsong saja, kelongsong ataupun kita panggil kapsul luar, tapi virus tu tak aktif dah. Dia tak boleh menyebabkan penyakit. Satu lagi contoh vaksin ialah protein subunit. Protein subunit tu kita hanya ambil sebahagian saja daripada, bisa kata virus tu dia ada kelongsong luar, kita ambil sahaja yang macam contohnya macam ni ada spike, satu spike saja. Toxoid contohnya yang biasa ialah kalau kita kena luka, kita akan bagi suntikan untuk mencegah kancing gigi. So dia hanya ambil sebahagian daripada toksin yang telah dihasilkan supaya tidak berbahaya lah. Yang terbaru ialah kita panggil nucleic acid. Nucleic acid itulah yang vaksin daripada Pfizer sekarang gunakan. Kita gunakan mRNA, di mana vaksin hanya menggunakan material genetik dari virus yang membawa penyakit sama ada dalam bentuk DNA atau RNA untuk mencetus respon immunity. So maksudnya dalam vaksin yang terbaru ni dia tak ada kandungan virus tu, tapi dia hanya ada kita panggil jujuk sequence nucleic acid tu saja, mRNA, supaya dia hanya mengeluarkan protein tertentu daripada virus tersebut. So kalau ada mitos yang mengatakan, bukanlah mitos lah, maksudnya ada fahaman yang berlegar di media sosial yang mengatakan kita suntik virus ada sebahagian daripada vaksin Comirnaty itu adalah tidak tepat lah. Kita hanya cucuk, kita panggil sebagai jujukan nucleic acid itu saja. Okey, contoh-contoh vaksin COVID ni terdapat beberapa pengeluar vaksin yang diluluskan oleh NPRA atau Badan Kawal Selia Farmaseutical Kebangsaan. Hanyalah setakat ini Pfizer lah. Itu jenis vaksin nucleic acid. Yang dalam proses untuk diberi kelulusan adalah AstraZeneca, Sinovac dan kita panggil Gamela lah. Gamela tu daripada Rusia. Gamaleya, sorry. So yang ini tadi jenis-jenis vaksin tu. Kalau kita boleh lihat ada nucleic acid lah kat sini. Nucleic acid vaksin. Yang ini kita panggil inactivated. Inactivated ni contohnya macam yang Sinovac lah, yang akan tiba, yang baru tiba hujung minggu yang lalu. Tapi dia belum mendapat kelulusan daripada MPRA lah. So viral vector contohnya macam AstraZeneca, dia menggunakan kelongsong daripada virus yang lain, contohnya adenovirus, tetapi membawa sequence kita panggil maklumat mengenai virus corona. Okey, untuk kadar keberkesanan FDA ataupun Food and Drug Agency, Badan Kawal Selia Makanan dan Ubat-ubatan di Amerika telah meletakkan untuk kadar keberkesanan vaksin itu ialah pada keberkesanan dia 50%. Oh.
Dia tak sharing. Dia tak share, okey. Tadi terputus. Okey. So slide ni sebenarnya boleh share. Saya dah share pada host dia. So boleh gunakan lah untuk ni memang untuk hemat. Ya. Okey, saya ulang kembali untuk keberkesanan vaksin, agensi dadah dan makanan di Amerika, FDA lah, Food and Drug Agency telah meletakkan sasaran keberkesanan pada 50%. So maksudnya untuk mengetahui vaksin itu berkesan atau tidak, dia hanya meletakkan sasaran pada 50% lah. So kalau kita tengokkan di sini, kebanyakan macam keberkesanan tu adalah pada paras yang lebih 95% lah untuk yang Pfizer ni atau Comirnaty. Untuk kebanyakan vaksin memang akan mencapai 90% lah. Okay, ini kadar keberkesanan dia, effective rate lah. So AstraZeneca ni sebab dia ada dua populasi study, tapi kebanyakannya akan dapat capai 90% lah. Pfizer lah yang terbaru di Malaysia yang dapat kelulusan MPRA ialah pada tahap 95%. So Gamaleya ni dalam proses rundingan, belum tiba lagi di Malaysia. Okay, so untuk fasa pertama ni, vaksin Comirnaty ataupun keluaran Pfizer telah dipilih sebagai vaksin yang akan diberikan terhadap pasukan petugas hadapan lah, barisan hadapan atau frontliner kan. Ya, boleh. Pfizer tadi, ini maknanya banyak produk. Betul. Mana cara dengan itu? Okey, so untuk memastikan suhu berada pada tahap minus 70 darjah Celsius, kita ada menyediakan satu peti sejuk lah, kita panggil ultra low temperature freezer. Di mana ultra low temperature freezer ni dia diletakkan di pusat simpanan vaksin. So di negeri Melaka terdapat dua lah pusat simpanan vaksin ni. Satu di Hospital Melaka, satu di Hospital Angkatan Tentera lah, Terendak. So untuk Terendak diberikan untuk anggota keselamatan tentera terutamanya, bagi untuk orang awam dan agensi-agensi kerajaan lain akan disimpan di Hospital Melaka. So untuk penyimpanan di dalam peti sejuk ultra low, dia tempoh hayat dia, shelf life dia adalah pada sekitar 6 bulan lah. So bila dia ditransport atau dipindahkan ke pusat pemberian vaksin di mana di daerah-daerah, dia dikeluarkan mengikut mingguan. So bila dikeluarkan daripada ultra low temperature freezer ni, dia boleh diletakkan pada suhu freezer yang biasa 2 hingga 8 darjah Celsius untuk tempoh 5 hari. So jadinya sebab tu kita kata bila kita bagi appointment untuk vaksinasi tu mesti datang pada tarikh tu supaya tidak dibazirkan. Kalau kita tu terlepaslah, that's it lah, habis you punya turn. So orang lain pula punya turn. Kita dah tak ulang balik dah, kita bagi peluang. Kalau you miss yang appointment tu, habislah. So maksudnya file tu dah disertakan dengan nama-nama penerima dia. Satu file akan dapat 6 orang penerima. So let's say you tak datang hari tu, kalau you nak reschedule, you kena datang dalam minggu yang sama juga. Kalau minggu yang sama. Kalau you tak dapat datang dalam minggu yang sama, that's it lah, habislah. 2 dos, tapi kita akan bagikan 1 dos dan selepas 21 hari baru kita akan bagi dos kedua. Nanti saya akan bagi tahu kenapa. Ada sebarang pertanyaan lagi? Okey, saya teruskan Okey, so sudahkah kajian vaksin Pfizer menerima kelulusan? Ya, vaksin keluaran Pfizer ni telah lulus fasa ketiga kajian, di mana dia telah melibatkan kajian yang besar-besaran lah, melibatkan puluhan ribu yang orang yang menerima kajian tu, dan telah diluluskan untuk kegunaan kecemasan oleh FDA di US, Eropah dan negara-negara lain termasuk Malaysia. Dan dia pun telah didaftarkan dan telah diluluskan oleh bahagian regulatory pharmacy lah yang saya cakap sebentar tadi. Okey, so untuk pengeluaran vaksin terdapat beberapa fasa lah. So kita kata pre-clinical ni biasanya kajian terhadap haiwan. Fasa kedua ni ada beberapa partisipan lah, antara 20 hingga 100 lah biasanya.
Lebih pada 100 hingga 300 orang adalah pada fasa kedua, di mana dia nak mengira dos dan side effects. Dan fasa ketiga ni melibatkan beberapa ribu orang. So macam dalam kes Comirnaty ni atau vaksin keluaran Pfizer, dia melibatkan 30,000 orang. So lepas tu dia dapat kelulusan, dan sekarang ni kita berada di fasa keempat lah. Fasa keempat ni dia dah lepas approval lah, ataupun kelulusan. Okay, ini basically data secara mudah lah, secara ringkas mengenai demografi peserta kajian Comirnaty lah, fasa 2, fasa ketiga. Ada juga golongan ASEAN lah, tapi kebanyakan ialah Caucasian ni orang kulit putih lah, dan Hispanic tu Latino, African American tu orang kulit gelap lah. Okey, so setakat ini yang diluluskan di Malaysia hanya Pfizer sahaja. Yang vaksin lain dalam proses untuk mendapatkan kelulusan ni. Termasuklah Sinovac yang baru tiba hujung minggu lepas. Okey, yang ni tracker, tak ada apa-apa. Okey, bagaimanakah vaksin COVID-19 ini terhasil dengan begitu cepat? Satu benda yang kita harus ingat ialah teknologi mRNA ini telah lama. Dia ada sejak tahun 1990 lagi. So maksudnya usia teknologi ini dah hampir 30 tahun lah, 30 tahun dan lebih lah. So apa yang berlaku pada tahun lepas, ketika tiba-tiba ada letusan kes secara mendadak di China dan beberapa negara China telah mengeluarkan jujuk sequence yang saya cakap tadi, sequence DNA dan sequence RNA virus COVID SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 tu telah dikongsi bersama saintis-saintis di seluruh dunia lah. Pada masa sama, pihak China juga telah memiliki vaksin untuk kita panggil SARS-CoV-2, CoV-1, di mana dulu ada outbreak di Hong Kong kan pada tahun 2003. Tapi vaksin tu tak dapat digunakan sebab outbreak tu dah berjaya dikawal. So maksudnya vaksin tu sebenarnya dah ada presiden lah, atau sebelum ni ada dia punya ancestor dia. Maksudnya dia ada kes yang sebelum ni lah. Jadinya hanya yang diperlukan ialah jujukan genetik ataupun genetic sequence. So bila saintis di China telah berkongsi maklumat di seluruh dunia, maka makmal-makmal di seluruh dunia telah berjaya menghasilkan jujukan genetik tersebut. Maka sebab itulah antara faktor kenapa vaksin COVID-19 ini dapat terhasil dengan begitu cepat lah. Satu lagi faktor ialah peruntukan. Sebab tu antara kita tengok kenapa nama dia Pfizer dan BioNTech. Asalnya vaksin itu dihasilkan oleh dua orang saintis daripada Turki, keturunan Turki, BioNTech. Tapi dia mendapat bantuan kewangan untuk proses terusnya itu daripada Pfizer lah. Sebab tu dia melibatkan peruntukan yang besar. So jadi tak ada masalah untuk peruntukan dan mudah untuk mendapat sukarelawan kerana pandemik. Semua orang belum-belum nak dapatkan vaksin tu lah. So jika risau mengenai kita ni lah. Okay, untuk kandungan vaksin Comirnaty ni, dia ada kita panggil jujukan genetik yang saya sebut sebentar tadi. Lepas tu kita ada lipid. Lipid tu ialah sarung lah, sarung di mana kita nak simpan mRNA tu. Dan kita panggil preservatif ataupun untuk yang bagi vaksin tahan lama, garam dan gula lah. Itu sahaja kandungan dalam vaksin tersebut. So kalau ada orang kata, okey, yang ni selalu keluar lah di media sosial kan. So vaksin ini tidak mempunyai maksudnya pengawet yang lain lah daripada gula dan garam. Telur, latex, sel haiwan seperti khinzir atau lembu, sel darah atau sel janin, logam berat seperti aluminium dan merkuri, temerosal, merkuri juga, dan formaldehyde. So virus ni, vaksin ni tidak mengandungi yang ni lah, isi-isi yang ni lah, konten seperti ni. Setakat ni jelas kan? So maksudnya apa yang dia ada tadi hanya ni je. Jujuk sequence DNA tu merupakan sejenis protein. Lipid tu ialah kita panggil polyethylene glycol lah. Dia satu produk yang biasa kita gunakan untuk sabun semua tu. Dan garam dan gula sahaja. Boleh tanya. Walaupun tak ada unsur yang disebutkan. Ya. Tapi yang dikatakan lipid ni di resources yang punya punca sebenarnya. Sintetik tu maksudnya barang hydrocarbon macam petroleum semua tu, so dia akan buat macam tu lah. Kalau kita tengokkan di Malaysia pun kita banyak keluarkan produk biochemical yang daripada Petronas. Dia ada kerjasama dengan kita panggil BASF, Liga Gaming semua tu. So produk-produk tu kita panggil hydrocarbon tu hasilkan dia sintetik lah.
Sintetik tu dia hydrocarbon dia boleh manipulate jadikan bahan tu lah. So maksudnya memang tak ada sumber haiwan, memang tak ada sumber telur, tak ada latex, tak ada logam berat, tak ada formaldehyde. Formaldehyde tu yang kita gunakan untuk awet mayat lah So bahan pengawet dia hanya garam dan gula sahaja. Okay. Okay, so yang ni daripada Amerika lah, dia ada badan dia untuk badan yang agama otoriti Islam, dan yang ni dalam kes ni sebab ada Jew lah. Jew tu Yahudi di Amerika. So dia tak mengandungi gitu, tak ada produk khinzir, tak ada. Lipid tu pun ada pada plant based lah, macam tadi, macam kita kat Malaysia pun kita ada produk ni, polyethylene glycol daripada sawit dan petrokimia lah, kita buat barang sintetik. So tak ada produk darah, produk yang maksudnya bioorganik lah, tak ada. So semua produk ni adalah sintetik. So yang ni pandangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli lah, Muhammad Al-Bakri. So hukum menggunakan ni adalah haruslah berdasarkan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan So yang ni bagaimana vaksin ni bertindak. Dia bertindak basically kita ambil kan daripada coronavirus yang hidup, kita ambil jujuk sequence mRNA dia, jujuk genetik dia, dan kita masukkan ke dalam satu lipid coating, saya kata tadi polyethylene glycol, dan dihasilkan sebagai vaksin. So bila dia masuk disuntik di badan kita, dia akan menghasilkan jujuk sequence genetik ni akan masuk ke dalam sel dan menghasilkan menggunakan kilang penghasilan protein di dalam sel kita untuk mengeluarkan kita panggil spike protein. Spike protein ni kita tengok struktur coronavirus ni, dia ada kita panggil crown, itu nama dia corona. Crown ni kita panggil spike protein. Dia hanya protein yang tu saja kita hasilkan. So kalau kita hasilkan dia ni, jadi antibody dapat mengesan lah kalau next time ada jangkitan yang tu, dia dapat mengesan spike protein ni. Okay, setakat ni jelas ke? Yang ni dia technical sikit lah. Lebih technical sikit. Tapi kalau ada macam kekeliruan, ada kerisauan ke boleh tanya, tak ada masalah. Okey, untuk keberkesanan vaksin, so untuk Comirnaty lah, kita tak ada ambil vaksin Moderna setakat ni, kita ambil Comirnaty saja. Keberkesanan dia ialah 95% selepas 2 dos dan mengelakkan jangkitan COVID-19 lah, dia laboratory confirm lah, maksudnya ujian swab, kita panggil swab hidung tu, yang PCR tu biasanya akan kurang lah, tak ada, negatif lah. Yang kalau ada orang tersuntik, Betul. 5 orang mungkin tak jadilah dia bukan, dia sebenarnya dari segi untuk pharmaceutical ni, dia tak direct macam tu, dia bukan kira macam tu, dia ada misal kata dia ada 2 kumpulan, satu kumpulan diberi vaksin, satu kumpulan tidak diberi vaksin atau kita panggil placebo lah dalam istilah perubatan. So daripada orang yang dia terima vaksin ni, berapa orang yang dapat jangkitan COVID tu. So misal kata daripada 10,000 tu hanya 3 atau 4 orang dapat. Sebab tu satu lagi grup placebo pula. Grup placebo tu maksudnya orang yang tidak menerima vaksin lah. So dia dapat macam dalam 200 atau 300. So daripada jumlah tu kita campurkan dan kita buatkan purata average. So daripada tu kita tengok keberkesanan 1, kita minuskan dengan 0.05. So dapat 95.5 lah. 95%. Dia bukan direct lah dalam 100 orang 5 orang akan kena, tak. dia lebih ada formula matematik, statistik lah. dalam 100 orang tu 5 orang tu tak vaksin. Oh tak, dia bukan begitu cara dia. Dia keberkesanan tu dia tengok antara grup yang dapat vaksin dengan grup tidak dapat vaksin, berapa kena kejangkit. Ya. Jadi dia mengatakan selepas 2 dos. Betul. Maksudnya COVID vaksinasi ni akan ambil perbaikan. Betul. Sebab saya dapat ikut sekolah sebab dia dekat PKD Sarawak. Okey. Dia dah ambil yang dos kedua lah kata kan. Dia memang kena Macam mana dia dapat dos kedua? maksudnya dia dah pertama dia dapat. Dia dengan Tengah tunggu lah. Okey. tempoh dos pertama dengan dos kedua tu berapa lama? Kalau ikutkan keberkesanan vaksin dalam 21 hari. Itu yang dikeluarkan oleh pengeluar lah, Pfizer sendiri lah. Dia lepas 21 hari tu kena ambil. Betul. So misal kata kalau selepas suntikan pertama, keberkesanan dia ialah dalam 50% saja, separuh.
So kita perlukan satu booster. Booster tu selepas 21 hari kita inject dos kedua, baru dia akan dapat mencapai 95% protection tu. Ya, saya. Lewat daripada 21 hari, kira-kira boleh Tak boleh. Kalau ikutkan pengeluar dia tak dapat yang efek tu. Apa yang berlaku bila berlaku bila kita dapat satu suntikan dia, badan kita akan menghasilkan antibody, tapi dia akan sampai satu paras saja. Kita panggil paras tengah lah. So lepas tu dia akan plateau dan dia akan menurun. So jadi selepas 21 hari itu kita perlukan satu booster untuk naikkan dia ke paras yang lebih tinggi lah. Sebab kalau kita ambil satu dos saja, dia boleh naik sekejap. Lepas tu dia akan plateau dan dia akan turun semula. So jadinya perlindungan untuk jangka kita panggil at least macam dalam 6 bulan tu tak dapat lah. Suntikan vaksin ni dia teorinya bila kita ambil 2 kali tu lama tak ada pertahanan antibody. Okey, so berdasarkan yang kajian terbaru, kalau jangkitan orang yang memang confirm kena jangkitan COVID-19 ni, maksudnya dia memang dapat full, patutnya immunity lah. Tapi yang untuk keberkesanan dia paling tempoh paling lama pun 6 bulan. So 6 bulan dan kadar keberkesanan dia hanya 90% saja. Walaupun dia kena teruk, dia kena COVID directly daripada pesakit COVID, dia berjangkit, dia dapat 90% protection. Tapi bila kita boostkan dengan vaksin, tentu dia akan naikkan ke 95%. Sebab tu kita galakkan walaupun orang tu dah kena COVID-19, dia kena still ambil vaksin juga. Tujuan kita bagi vaksin sekarang ni adalah untuk memutuskan rangkaian jangkitan, bukan untuk kita panggil lifelong immunity tak. Dia bukan lifelong immunity. Macam kita tengok kan, bila kita pergi haji atau umrah, kita ambil suntikan tu lepas 5 tahun kena renew balik. Dia tak adalah macam sampai bila dia akan protect. Dia hanya untuk, sebab tu kalau boleh, kita untuk memutuskan rangkaian jangkitan ni, kita akan bagi seramai orang penerima tu seramai yang mungkin, supaya dia dapat kita panggil herd immunity. Dia dapat elakkan transmisi lah. So maksudnya orang yang tak boleh terima vaksin, so dia dilindungi lah oleh orang yang telah dapat vaksin ni. Sebab satu yang paling penting, teori bukan teori lah, maksudnya yang konsep yang paling penting ialah bila virus dia nak berjangkit, dia perlukan manusia. So kalau macam kita bersin di permukaan di je ke apa, dia dulu 1-2 hari kita spray, kita panggil klorok biasa pun dia mati dah. Tapi untuk dia kekal macam membiak tu, dia perlukan manusia, medium. So jadinya tujuan kita bagi vaksin tu untuk mengelakkan daripada ni lah, dia transmit lah pada orang ke orang. Itu saja. Bukan bermakna you akan memang 100% guarantee tak dapat penyakit tu, tak. Tapi bila you dapat dan you ada vaksin, you dapat jenis yang penyakit yang gejala dia rendah ringan. Bukan yang jenis sampai kena masuk ward, kena pneumonia teruk, kena masuk ICU, tak. Macam tu. Itu konsep yang paling penting lah nak highlight kat sini. Dia bukan macam yang kita tu, sebab tu dia kata keberkesanan dia pun 95% saja. Walaupun dia telah dapat vaksin, tapi ada juga setengah daripada mereka dapat HIV. Doktor ada tanya, ada maklumkan pasal perumah lah. Maknanya vaksin tu dimemerlukan manusia. Mungkin lebih terang sikit dari segi risiko. Mungkin ada yang tertanya, vaksin ni boleh dijangkiti melalui ternakan ataupun haiwan, dan mungkin ada terlintas kan. Macam contoh kita baru ni kita kena di kluster ternakan kan. Macam mungkin doktor boleh terang dulu sedikit. So macam kata tadi, untuk macam bila kita buat kajian mengenai COVID-19 ni, dia disebarkan melalui kita panggil droplet ataupun kita macam kita punya lendir daripada badan lah, sama ada air liur, bersin. So bila dia kena satu permukaan, dia boleh hidup dalam masa beberapa jam lah. So kalau sesuatu permukaan tu tidak dibersihkan secara betul, so dapat dia boleh jangkit. Misalnya kata kalau ada orang lain bersentuh dan dia boleh dapat penyakit tu dan digosok mata atau gosok hidung ke, so dia boleh mendapat penyakitan tu. So jadinya virus tu dia untuk dia hidup di luar, dia tak boleh hidup lama. Tapi untuk dia hidup lama dan membiak, dia perlukan manusia tu untuk dia masuk dalam sel kita, dia replicate, dia hasilkan lebih banyak virus yang lain, anak-anak dia lah. So dia perlukan manusia lah. So far kalau dari segi haiwan ternakan tu mungkin tak ada lah. So maksudnya cumanya permukaan tu, macam yang kes baru ni di kilang ayam tu, kita risau takut permukaan ayam tu lah, kulit ayam tu ke bila bersentuhan dengan pesakit yang memang positif. Tetapi jika dibersih secara menggunakan yang sabun dengan ni kan, kita pakai glove semua masa tu, risiko jangkitan akan rendah lah. Okay.
Boleh. Kita nak yakinkan warga emas supaya mereka juga ambil vaksin. Warga emas kata dia pun dah lama dia kata bayar. Betul, macam saya kata tadi, dia melindungi daripada kita panggil dapat COVID ni dia ada 5 tahap. So tahap 1 ialah yang tidak bergejala. Tahap 2 bergejala ringan macam hilang bau, sesama, sakit tekak. Tahap 3 ada jangkitan kuman paru-paru. Maksudnya ada keradangan paru-paru. Tahap 4 jangkitan paru-paru perlukan oksigen. Tahap 5 masuk ICU lah. So kita nak elakkan daripada kategori 3, kategori 4 dan kategori 5 ni. You memang akan ada kemungkinan akan kena juga, tapi kena yang jenis yang mild sahaja. So kebanyakan yang kita tahu orang yang meninggal dunia akibat COVID ni adalah golongan yang berisiko, warga emas, orang yang ada kencing manis, darah tinggi, orang yang ada penyakit kronik lah. Sebab tu dia dapat yang tu kematian tu lah. So Warga emas yang ada penyakit ni lagi baik nanti ambil kan. betul. Betul. Itu memang saranan kita. Kita akan masukkan mereka semua senarai warga emas yang dan pesakit yang kronik yang berdaftar di klinik kesihatan dan fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan. Kita akan masukkan untuk fasa 2. Itulah kita panggil golongan berisiko fasa kedua. InsyaAllah lepas April lah. Ni saya nak contohkan saya. Okey. Saya kronik. Okey. Dari diabetes, Okey. dari tinggi, Okey. kaki saya setengah potong, Okey. yang sebelah tu buka. Okey. Masih dua ada tinggi. Okey. Jadi adakah itu Yes. Betul. untuk tahap kedua dia atau Untuk fasa kedua kita akan masukkan follow up di mana? di Okey, biasanya senarai-senarai yang untuk pesakit yang saya katakan sebelum ni, semua senarai pesakit yang warga emas dan golongan-golongan berisiko, diabetes, kencing manis, obesiti, ada masalah asma, kita akan masukkan ke dalam senarai fasa 2. Cumanya nanti maklumat akan dihantar melalui MySejahtera lah untuk bila kita akan update tu, tarikh bila perlu diambil vaksin. Sebab bila fasa kedua ni dia akan lagi ramai. Fasa 1 ni tak ramai sangat. Bila fasa kedua tu memang kena ikut by appointment lah. Okey. Okey, yang ni saya tadi kenapa yang angka 50% dan 95% tu. So sebenarnya yang ni kita dapat data daripada Israel lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Israel adalah negara yang dia kadar vaccination dia paling tinggi tau di dunia sekarang lah. So almost 80% penduduk dia dapat. Tapi isunya tu lah, masalahnya orang Palestin tak dapat lah kan. Dia ambil seorang-seorang kan. So kalau orang kata tu agenda Yahudi tu, taklah sebenarnya dia pun berebut-rebut juga nak ambil vaksin tu. Okay, so Penduduk Israel dah 80% dah ambil. yes, Dah ambil COVID-19 kat sana dah menurun, betul. dah turun dah. Betul. Drastik. Dia menurun dengan drastik jugalah. Even dekat United Kingdom, data yang terbaru minggu lepas dikeluarkan, walaupun selepas 1 dos, golongan yang berumur 60 tahun ke atas menunjukkan penurunan jangkitan sebanyak 30-40% jugalah daripada untuk golongan 60 tahun ke atas. Itu kajian terbaru lah. Tapi dia macam satu tempat ni kita tak ambil lagi, kita ambil beberapa tempat baru kita akan consider sebagai kesan lah. Okey, so keberkesanan 1 dos hanyalah 50%. Yang ni data daripada Israel lah Dan wajib lengkapkan 2 dos untuk perlindungan 95%. Tapi pakai Pfizer tu. Ya. Kebanyakan yang untuk di Israel ialah gunakan Pfizer. Di Amerika dia ada 2 jenis lah, ada Pfizer dan Moderna. Di UK dia ada 2 lah, Pfizer dan AstraZeneca. So kebanyakan mereka dapat Pfizer lah untuk fasa pertama ni. Untuk warga emas pun di UK dia dapat Pfizer. So that's why kita di Malaysia pun recommend untuk ambil Pfizer dulu lah untuk fasa pertama ni. Okey, yang ni yang kajian klinikal lah. Vaksin juga dibuktikan berkesan bagi mengelakkan jangkitan pneumonia. Ini yang saya cakap tadi tu, dia yang pneumonia yang teruk. Maksudnya perlukan bantuan pernafasan, bantuan oksigen, perlu dimasukkan ke ICU. Jadinya untuk kita mengurangkan ni,
memang ada risiko untuk dapat COVID tu masih ada, tapi dia akan dapat yang kita panggil mild ataupun tidak bergejala. Itu dia, itu matlamat utama dia lah. Okey, so yang ni dia kata berapa lamakah vaksin COVID tu akan berkesan. So still masih dalam pemantauan, tapi berdasarkan figure yang terbaru yang kita dapat tu mungkin dalam tempoh 6 bulan lah. Okey, apakah tujuan dan indikasi vaksin COVID-19? Adalah untuk mencegah penyakit COVID-19. Dia, vaksin ni merangsang sistem imun pertahanan semula jadi badan untuk menghasilkan antibody dan sel darah yang bertindak melawan virus untuk melindungi anda dari COVID-19. Kontraindikasi, ini pesakit-pesakit yang tidak boleh menerima ataupun peserta yang tidak boleh menerima vaksin lah. Contohnya pesakit yang mengalami sejarah alahan yang teruk, contohnya anafilaksis. Apa yang dimaksudkan sebagai anafilaksis ni? Anafilaksis ni dia kalau macam kita alahan makan udang, sotong, kadang-kadang ada naik merah-merah atau kegatalan di satu bahagian pada mulut. Yang itu tidak dikira sebagai anafilaksis. Anafilaksis ni perlu melibatkan dua sistem. Satu kulit, satu lagi saluran pernafasan ataupun kita panggil saluran pemakanan kita. Ada muntah-muntah yang teruk, ciri birit yang teruk, dan pada bersama ada rashes. Yang tu kita panggil dua sistem tubuh lah. So kalau dia setakat ada alahan kulit saja, so yang tu belum dikira sebagai anafilaksis. Ataupun apa yang berlaku selepas mendapatkan sesuatu bahan, saya kata makan kacang ataupun makan macam kita makan seafood, tiba-tiba dia hitam dan menyebabkan tekanan darah dia menurun secara drastik, itu pun dikira sebagai anafilaksis. So maksudnya ada dua sistem lah, satu kulit, satu lagi ialah kita panggil kardiovaskular, dia akan menurun darah lah. So jadinya dia perlukan dua sistem sebenarnya untuk kita klasifikasikan dia sebagai anafilaksis. Ya saya. Kalau staff tu dia ada masalah kan, kadang-kadang dia kadang-kadang berkata Betul. dia buat kata satu ataupun dia makan dia buka dia kalau ambil vaksin ni dia tak ada masalah. Dia boleh ambil vaksin, tapi kita akan pantau dia di pusat pemberian vaksin tu untuk lebih lama lah. Misalnya kata kalau orang biasa tak ada risiko, kita akan pantau 15 minit. Orang yang berisiko ni kita pantau lebih lama, 20 hingga 30 minit. Tapi kita terangkan kenapa. Lepas ni saya akan terangkan. Ya, saya. You inject atau ubat yang dibongkar. Okey. Alah. Yang tu satu je lah, satu sistem. Dia maksudnya kalau dia melibatkan kulit sahaja, so kita akan pantau lah benda tu berlaku. Tapi kena dalam borang deklarasi atau borang kebenaran vaksin tu kena tuliskanlah apa jenis alahan yang pernah ada sebelum ni. Dan baru kita akan pantau lebih lama. Kalau tak diberitahu atau disembunyikan, pegawai kesihatan pun tak boleh tolong lah. Kita bagi tahu awal-awal lah. Sebab dalam salah satu komponen dalam borang kebenaran vaksin tu ialah kita sertakan alahan apa yang saudara-saudari pernah alami sebelum ni lah. Kena bagi tahu kan, jangan sembunyikan. Yang kita nak buat vaksin tu negara kita Malaysia ni umur 18 ke atas. Itu untuk fasa 3. 18 tahun ke atas. Fasa 1, dia memang syarat dia untuk vaksinasi ni memang 18 tahun ke atas. Tapi untuk fasa pertama, kita melibatkan anggota frontliner. Fasa kedua, orang yang memiliki komorbid ataupun yang penyakit kronik lah, atau warga emas. Fasa ketiga ialah semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Ya. Kita yang bawah 18 tu memang tak akan terima vaksin. Dia isu dia sebab vaksin yang Comirnaty ataupun vaksin Sinovac ni dia tidak kajian tu tak dijalankan terhadap orang yang berumur bawah 18 tahun. Sebab syarat dia untuk kita panggil legal status untuk sign borang consent untuk jadi sukarelawan vaksin tu ialah syarat dia umur 18 tahun ke atas. Jadinya peserta-peserta yang bawah 18 tahun ni tidak diuji lah. So that's why kita tak recommend dulu. Tapi maksudnya kalau ada yang terakhir nak vaksin 80% tu, kan 18 tu saya jadi 30% tu orang yang bawah ramai. Betul. Tu tak capai. Ya, tapi macam again kita cakap dia untuk golongan yang berisiko ni seperti yang kita maklum untuk 18 tahun ke bawah ni dia senang dikawal, pergerakan dia terhad. So kita akan bagikan vaksin ni untuk orang yang mobile. So biasanya yang mobile ni adalah orang yang golongan pekerja 18 tahun ke atas ataupun macam untuk kaki tangan apa kita panggil student lah, student universiti ataupun teknik yang dah berusia 18 tahun ke atas. So kalau kita parent ada
So far dia hanya melalui kerajaan, antara kerajaan, sebab dia negotiation untuk dapatkan vaksin ni antara government to government lah, G2G lah. Dia bukan antara syarikat-syarikat. Okey, contoh ubat yang mengurangi kata tadi lah, yang bahan lipid tu tadi tu, dia panggil bahan tu nama dia polyethylene glycol. Sebenarnya polyethylene glycol ni dia salah satu kita panggil lapisan lemak. Dia untuk melindungi mRNA virus tersebut. Dia biasanya digunakan secara meluas dalam industri kosmetik, bahan pencuci serta baby wipes lah, tisu basah bayi tu. Alahan terhadap PEG ni jarang sekali berlaku. Tapi kalau pernah ada orang yang pernah mengambil ubat-ubatan seperti ni, contohnya macam Ibrad kan. Ibrad ni untuk orang yang mengandung tambah sel darah merah kurang kan, anemia, so dia ambil Ibrad. Kalau dia ada alahan terhadap Ibrad tu kena careful lah, kena highlightkan masa kita isi borang tu lah, borang kebenaran untuk vaksin tu. So ubat-ubatan lain yang common biasanya macam ni lah, esomeprazole ni untuk ubat yang gastrik ataupun kita panggil peptic ulcer. Filodipin ni ubat darah tinggi lah. Acetaminophen pun ada setengah yang jenis extra strength ataupun slow release, modified release lah. Dia macam Panadol aktif yang long tu. Ibuprofen, yang ni ubat doxazosin ni untuk penyakit prostat. Macrogol ni untuk yang ni lah, untuk biasanya kat hospital lah. Tapi jarang sekali ada orang ada alergi pada komponen-komponen ni lah. So kalau seandainya anda pernah mengambil ubatan ini tanpa kesan sampingan, kemungkinan besar anda tidak mempunyai alahan terhadap PEG ni lah, polyethylene glycol. Okay, ini pelaporan keselamatan vaksin. Kecil sikit lah, minta maaf lah. So saya ni penerangan dia. Pada 23 Disember, sebanyak 1,893,360 dos pertama vaksin Pfizer telah diberikan di Amerika Syarikat. Hanya 4,393 melaporkan tentang kesan sampingan. So majoriti kesan sampingan yang diterima adalah ringan lah. Kebanyakannya macam tangan tu rasa berat, rasa kebas, merah di tempat suntikan. So kebanyakannya akan hilang dalam masa beberapa hari tanpa rawatan lah. Jadi yang 0.2% tu dia lebih sikit lah. Betul, tapi sebenarnya ada dalam ni data dia cuma terlalu halus. Tapi yang dimasukkan ke hospital hanya ni lah, tak ramai pun, dalam beberapa orang saja. So ada kes yang 21 kes anaphylaxis selepas pemberian vaksin tersebut, dos pertama. So yang dia yang terima tu daripada 21 kes ni, 81% ni ialah mempunyai sejarah alergi terhadap makanan, ubatan dan gigitan serangga. So macam lebah, lipan, so dia akan dapat macam bengkak yang teruk, muka bengkak. So jadinya diorang ni berisiko lah untuk dapatkan kesan anaphylaxis tu. Tapi tiada kematian dilaporkan. Hanya 4 je yang perlu diadmit ke hospital. Yang lain hanya pemantauan di Jabatan Kecemasan daripada 20 ni lah, 1 orang tu. So kalau kata ada bukan fakta lah, maksudnya macam kita panggil viral di internet yang kata menyebabkan kematian semua tu adalah tidak tepat lah. Sebab tu kita kata tadi, lepas yang vaksin tu, semua penerima vaksin wajib berada di tempat kematian untuk kita pantau selama 15 hingga 30 minit. 15 minit ni bagi orang yang tidak mempunyai alahan, 30 minit ni sampai ke 30 minit adalah orang yang pernah mengalami alahan. Okey, apa gejala-gejala yang kita kena pantau masa yang 15 hingga 30 minit tu? So contohnya, jika reaksi alahan ni, kita biasanya dia akan rasa macam rasanya macam tiba-tiba rasa nak hitam, gelap mata semua tu lah. So impending doom, dia rasa macam dah mati, sakit yang luar biasa kan. Macam tu lah, dia ada sense rasa. Okay, so 90% orang yang dengan anaphylaxis ni termasuk pruritus tu kegatalan. Urtikaria tu merah dalam bentuk bulatan di kulit, kemerah-merahan, dan angioedema. Angioedema tu sama ada bibir bengkak ataupun lidah bengkak lah. So neurologi tu biasanya kebas, kadang-kadang pening sedikit dan pingsan lah, tapi jarang sekali pingsan. Kardiovaskular tu tekanan darah boleh jadi rendah. Macam saya tadi, kalau anaphylaxis tu lepas suntikan tiba-tiba blood pressure dia boleh drop. So maksudnya tiba-tiba menurun. Biasanya dalam 100 lebih, tiba-tiba bawah 90. Itu kita akan bagi rawatan kecemasan lah.
So jadinya untuk reaksi vasovagal ni pula ialah biasanya dalam 15 minit, biasanya rasa seram sejuk. Ni biasanya untuk orang yang fobia jarum lah. Dia nampak jarum ke, dia nampak darah ke, dia turun gelap mata dan dia jatuh lah. Yang ni selalu berlaku. Sebenarnya kebanyakannya banyak reaksi vasovagal lah. Kadang-kadang pun bila teman isteri masa nak bersalin pun dia yang hitam. Dah banyak kali jumpa dah. Tengok bini dia okey je, dia yang hitam. Dia kononnya nak berdeman kan. Dia yang hitam dulu kan. Dah semua orang dah ni kan, kalau kabut nak selamatkan dia pula. Okey, so kesan sampingan ni biasanya ya ringan lah. Saya kata tadi jangka masa dia antara 1 hingga 3 hari. So sebenarnya kadang-kadang memang selepas vaksin kita akan rasa macam demam sikit, rasa kadang-kadang badan macam dedor, rasa dedor, semua tu memang akan ada lah. Sebenarnya kita memang nak benda tu. Sebab bila ada benda tu menunjukkan vaksin tu berkesan, dia dapat rangsang sistem antibody badan kita untuk respon pada tu. Kita risau kalau tak ada. Kalau tak ada tu. Sebab kadang-kadang ada orang yang memiliki penyakit kronik kan, macam kencing manis ke apa, sistem immunity dia lebih rendah daripada orang biasa. So kadang-kadang dia tak dapat rasa macam dedor, rasa macam lenguh-lenguh, sakit tu merah. Sebenarnya kalau ada lebih baik. Kita memang nak kesan tu. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Boleh bertiak. Untuk pasal pertama ni, Kementerian Kesihatan tidak menggalakkan ibu-ibu yang menyusu, ibu yang mengandung dan ibu yang plan untuk mengandung dalam tempoh 3 bulan yang akan datang untuk mengambil vaksin ni. Sebab dia bukan kita kata dia tu sebab kita tak ada data yang kata dia ni selamat atau tak. Sebab tadi dia punya sukarelawan yang menerima vaksin untuk fasa ketiga tadi tu tidak melibatkan golongan-golongan ni lah. So kita tak ada maklumat keselamatan mengenai itu. So buat masa sekarang Kementerian Kesihatan kata tangguh dulu. Bila nanti ada pusat-pusat lain yang akan macam di UK ke di US dah start buat kajian tu, kita akan ni lah. Kita akan tengok semula lah. Maksudnya yang berbalik pada kes yang mati kan orang dalam ramai. Sebenarnya apa cerita supaya kita boleh lawan balik apa viral yang tepat, apa yang maksudnya macam mana tu? satu negara tu yang paling ramai yang tidak Negara mana? Bersyukur. Tapi macam saya kata tadi lah, so far berdasarkan yang data tu, kita bila data ni kita tengok data perubatan, so dia kena ada masuk dalam jurnal perubatan lah. So jurnal perubatan ni pula akan disemak oleh pakar-pakar seluruh dunia. Dia akan tengok betul tak data ni. So jadinya bila kita tengok yang tadi contohnya yang artikel saya share sebelum ni adalah dalam yang ni artikel ni semua ni dalam Journal of American Medical Association. So dia salah satu kita panggil index jurnal yang kita panggil kualiti tertinggi lah. So kebanyakan masa bila kes-kes yang menyebabkan kematian ni dia tak bersambung langsung setiap dengan vaksin tu. So macam kata tadi yang ada kes di mana yang orang kata viral disebabkan kematian disebabkan vaksin tu berada dalam fasa ketiga kajian klinikal. So bila dalam kajian klinikal ada grup yang dapat vaksin, ada grup yang tak dapat vaksin. So kebanyakan orang yang dapat ni 4 orang yang mati. Sebenarnya total yang meninggal tu sebenarnya 8 orang. 6 orang daripada grup yang tidak menerima vaksin. Maksudnya dia dapat placebo. 2 orang daripada grup yang menerima vaksin. Tapi 2 orang yang meninggal tu bukan directly disebabkan oleh vaksin, tapi dia meninggal sebab serangan jantung. Dia memang dah ada masalah jantung sebelum ni, dia kena serangan jantung. Tak ada kaitan dengan vaksin. So yang 6 orang tu tak terima vaksin pun. Dia meninggal tu memang dia meninggal sebab masalah jantung tu. So bukanlah disebabkan oleh vaksin. Betul. Faham. Boleh, tak ada masalah. Okay, so macam ada orang kata perlu tak ambil ubatan sakit Panadol ke Voltaren ke sebelum ambil suntikan. Sebenarnya tak disarankan lah sebelum ambil suntikan, kerana secara teorinya akan mengaburi respon penghasilan antibody oleh vaksin.
Ianya boleh diambil selepas suntikan vaksin sekiranya terdapat kesan sampingan, maksudnya sakit tu terlalu teruk, tangan tak boleh angkat, so kita akan bagilah rawatan ni. Okey, tadi pun ada nak tanya ke? Betul. So tujuan dia sebab tu kita kata kita akan cuba sampaikan suntikan vaksin ni pada seramai penerima yang boleh lah. Supaya ada golongan tertentu yang memang tidak boleh mendapatkan vaksin. Contohnya ibu mengandung, ibu yang menyusukan bayi, golongan yang mendapat rawatan kemoterapi. So dia orang ni tak boleh dapatkan vaksin. So dengan harapannya individu-individu yang sihat macam kita sekarang lah dalam bilik ni dapat menerima vaksin tu, kita dapat melindungi orang-orang yang tak dapat menerima vaksin. Okey. Ya saya. Ya. Okey. Layak. Macam saya kata tadi, orang-orang yang berisiko ni dia memang automatically layak untuk dapat vaksin. Melainkan kalau dia masih mendapat rawatan kanser untuk pesakit kanser, pesakit yang telah dah habis rawatan boleh dapatkan vaksin, tetapi pesakit yang masih menjalani rawatan kemoterapi atau radioterapi tak boleh ambil lah. Basically layak. Asma pun tak ada masalah. Kita sebenarnya memang nak suruh asma cucu sebab dia lagi muda. Kalau bila dia kena serangan COVID-19, lepas tu dia ada asma, biasanya paru-paru dia akan teruk. Lebih digalakkan lagi lah apa yang berisiko tu. Betul, lebih digalakkan lagi. Ada kita ada surat kebenaran tu sebelum kita suntik. Tak jawab. Macam tak faham. Kalau ikutkan YB Khairi Jamaluddin, kita memang ada peruntukan untuk ni lah, kita panggil apa tu? Ex gratia lah untuk tu. Ada. Betul. Tapi macam saya kata tadi, vaksin yang sebelum ni lah yang diwar-warkan di media pun, vaksin ni adalah secara sukarela. Kita tak paksa. Kalau you memang kata risaulah, tak nak lah, atas apa-apa sebab pun, kita tak boleh paksa you tak nak. Tapi digalakkan ambil lah, memang strongly recommended. Dia lindungi diri you, keluarga you dengan rakan sekerja you. So dia nak lindungi tu, terutamanya orang yang memang deal dengan public lah, maksudnya frontliner kan. Kita memang syorkan tu lah. Macam orang yang kita panggil penguasa yang berjumpa dengan public hari-hari. So kita tak tahu siapa yang antara public ni yang membawa virus tu. Sebab banyak majoriti macam kes di kilang pemprosesan ayam tu, diorang tak bergejala. Tapi dia keluar pergi family store. Dia boleh pergi apa? Dia pergi family store, dia boleh pergi ke Justin Point, kita jumpa dekat kedai makan. Warga asing tu insya-Allah lah kita boleh kontrol, warga tempatan dia bebas bergerak. Ya. Betul. Tapi bila tak masa untuk yang pendataan warga asing ni memang banyak kan? Betul. Jadi yang itu yang susah nak kawal. Yang tu dari segi tu kita belum dapatkan surat arahan lagi lah untuk pelaksanaan untuk bukan warga negara. So far kita akan prioritikan pada warga negara kita dulu. So bila kalau ada perkembangan yang terbaru kita akan share lah dengan semua agensi lah. Okay. Alright. Okey lah, kesimpulan dia kan last sekali saya nak cakap ni, vaksin ni adalah selamat dan majoriti kesan sampingan adalah ringan dan bersifat sementara. Kebanyakan kesan sampingan boleh sembuh dalam masa beberapa hari je. Kadang-kadang tak perlu ubat pun, dia boleh hilang sendiri je. Betul. Okey lah, yang ni plan dia lah, strategi imunisasi COVID. Pasal 1 untuk frontliner, pasal kedua untuk golongan yang berisiko, pasal ketiga untuk rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas lah. Dan kemungkinannya bukan warga negara atau warga negara asing itu akan masuk ke pasal ketiga. Okey, kumpulan sasaran pertama, tugas barisan hadapan lah, penguasa, penghulu, polis, tentera, immigration, bomber dan anggota yang Jabatan Kebajikan Masyarakat, terutamanya yang menjaga warga emas lah. So dalam tu pun sebenarnya kalau ikutkan sasaran pertama tu ada ahli politik tau. So kadang-kadang ada orang query lah kenapa, orang tanya kenapa ahli politik ni dapat kan. So
So sebenarnya memang dia sebahagian daripada program lah. Okey, ini populasi khas kan. Macam tadi kata, ibu mengandung, ibu yang menyusu badan, dia sebab dia tiada data, bukan dia kata vaksin tu tak selamat, tapi sebab peserta kajian tu tidak melibatkan golongan-golongan ni. So kita boleh kata, oh dia okey ke tak. Macam itulah, ataupun memang kata ini memang bersih lah, memang clean lah. So yang tu that's why dia kita berhati-hati dari segi tu. Okey, populasi yang mengambil arahan. So kandungan vaksin tu macam kata tadi, dia arahan kepada polyethylene glycol. So kalau dia pada suntikan pertama tu dia dapat arahan yang teruk, kita memang tak benarkan dia ambil yang ni lah untuk suntikan kedua. So untuk pesakit yang penyakit latar belakang penyakit kronik ni, darah tinggi, diabetes, asma, masalah hati, bau pinggang, vaksin ni dia paling selamat dan efektif lah untuk diberikan kepada pesakit. Okay. So kanak-kanak pun sama, dia ada data keselamatan lah. So yang ni siapa yang tak boleh menerima vaksin? So siapa yang ada alahan atau alergi yang anafilaksis yang teruk terhadap makanan, ubat ataupun sekitaran sehingga memerlukan rawatan hospital. Ini maksudnya admitted lah kena sampai dia teruk, tak boleh bernafas, muka bengkak sangat teruk. So memang kena pergi hospital tu tidak digalakkan. Tapi kalau setakat arahan, muka bengkak sikit, bibir bengkak sikit lepas makan, tak ada masalah. Boleh. So individu yang menjalani transplant, so pembinaan organ, apa yang berlaku bila dapat transplant ni, dia akan diberikan ubat untuk suppress dia punya sistem imun dia. So dia tak ada immunity lah, so that's why kita tak galakkan dia ambil vaksin. So individu yang menjalani rawatan kanser ni seperti kemoterapi, radioterapi, so dia masih menjalankan rawatan. Tapi kalau dia dah habis rawatan, dia boleh menerima vaksin. So pesakit-pesakit yang pesakit HIV, di mana sel darah putih dia bawah 200 lah. So biasanya sebab bawah 200 ni dia akan dapat jangkitan lain juga. Okey, ini cara pemberian vaksin. Mudah saja, kita perlu suntik di otot lah. Otot tu IM intramuscular. So kita akan pilih otot deltoid. Otot di bahagian bahu kan. Satu sebab akses. Okey, kat sini saya nak minta pesan lah kalau ada ahli keluarga ke atau yang saudara-saudari yang menerima vaksin. Pada hari appointment atau hari temu janji tersebut, sila pakai baju yang loose, t-shirt atau ni lah. Jangan pakai baju uniform lah ataupun ni, sebab susah nak selak nanti. Digalakkan bukan tangan yang digunakan untuk menulis. Kiri. Okey, so tata cara pemberian vaksin, notifikasi akan diberikan melalui MySejahtera. So nanti dekat kalau macam Tuan Zarudin cakap sebentar tadi, kena ni lah update MySejahtera masing-masing kan. Sebab memang lepas ni sistem tu memang dia akan menggunakan MySejahtera. So appointment akan diberikan pada tarikh tu, kita kena ada persetujuan. Adakah anda bersetuju pada tarikh sekian-sekian tu? Tu akan diletak dalam MySejahtera tau. So sentiasa kena alert lah. MySejahtera tu kalau kita tak letak push notification, sila aktifkan push notification sebab dia akan update. So dia akan keluar macam kita punya dapat message tu kan. Sebab kebanyakan kita akan offkan notification tu untuk MySejahtera. So sila on kan. Ini untuk nanti pasal 2 dan pasal 3 lah Okey, so bila tarikh yang berkenaan, sila pergi ke pusat suntikan yang telah ditetapkan oleh MySejahtera lah. So misal kata kaki tangan MPJ akan diberikan di klinik kesihatan Selangor. Klinik kesihatan Selangor. Yang ni tidak terpaksa buat macam tu lah sebab untuk memurahkan crowding di tempat fasiliti kesihatan. Sebab tu kita terpaksa distribute kaki tangan agensi lain ke klinik sekitar Jasin lah. Okay. So selepas suntikan diberi akan dapat satu sijil lah macam ni, sijil vaksinasi digital. So kelebihan sijil vaksinasi digital ni kalau untuk tempoh terdekat ni dalam masa setahun akan datang ni penting. Macam mana? Oh dah pakai injek dia kena pakai mask lagi. Cumanya bila you dapat sijil ni, you boleh travel. So kebanyakan negara-negara di dunia ni macam Arab Saudi, Amerika, UK perlukan you ada sijil ni lah penerimaan vaksin ni. So sijil ni akan diberikan secara digital tau.
That's why you kena ada MySejahtera. Tapi dia boleh email lah, dia boleh hantar ke email dan dia boleh simpan dalam email you sijil. So kalau ada sijil ni baru you boleh travel lah. Kalau tak nak, bisa kata ada kaki tangan lah anggota kita yang tak bersedia untuk vaksin, kata inilah yang kalau you tak dapat benefit ni lah. So lepas ni kalau macam kata orang nak pekerjakan haji, umrah ke kan, umrah ni kalau you tak ada sijil ni, you tak layak dapat. Kemungkinan dia dapat sekatan. Sampai je airport dekat Jeddah, kena halau balik. Itu lagi masalah. Balik. Tadi yang dinyatakan bahawa golongan yang berisiko tu yang darah tinggi itu termasuk. Okey, bagi pegawai yang ada mengambil darah, mengambil ubat cair darah. Adakah Darah tinggi ya. Boleh, tak ada masalah. Boleh tak? Sebab apa? Mungkin di luar kali itulah. Sejuk ni pun tak Dia sebenarnya yang cair darah ni, dia masa yang utama ialah pada tempoh 1 tahun yang pertama. Lepas dia kalau dapat macam ada operation lintasan jantung ataupun masukkan stent dalam tahun itu, lepas tu dia boleh, kalau dia dah lepas complete 1 year, dia boleh delay by 1 week. So maksudnya dia sebelum dapat suntikan, tapi kita takut sebenarnya hematoma, darah kuku di bahagian bahu. So you boleh delay kan dalam masa tempoh 5 hari. So you stop 5 hari dan you boleh sebelum hari you vaksin lah. Tak ada masalah. You boleh berhentikan ubat tu selama 5 hari sebelum tarikh you ni dapat vaksin tu. Untuk ditanam. Betul. Tapi kerja ambil Sinovac lah. Yang percaya. Okey, so yang ni setiap macam kata even sakit-sakit lengur-lengur ataupun ada luka di bahagian ataupun bengkak di bahagian bahu, kita akan pantau lah melalui kita panggil pelaporan kesan AV ni, Adverse Event Following Immunization. So ini akan dipantau oleh bahagian Pharmacovigilance KKM lah. So setiap kali lepas suntikan tu kita akan hantar pelaporan ni lah untuk setiap pesakit atau penerima vaksin lah. So ini format dia. Okey, ni bahagian last lah InsyaAllah yang tak akhir. Mitos dan fakta mengenai COVID-19, vaksin COVID-19 Ini teori yang awal tu mengenai Bill Gates lah, China lah kan. Tapi sebenarnya tak lah Okay, so mitos pertama ialah kita tidak boleh percaya vaksin COVID-19 ini kerana ia dihasilkan dalam keadaan tergesa-gesa. Macam saya kata seperti tadi ialah dia sebenarnya dia menggunakan teknologi baru, tapi tak adalah baru mana. Sebenarnya teknologi dah ada 30 tahun yang lepas, sejak tahun 1990 lagi. So apa yang diperlukan sebenarnya ialah jujuk sequence genetik tu, messenger RNA tu. So untuk yang RNA ni, pihak negara China telah mengeluarkan dia semenjak daripada Januari tahun 2020 lagi. So setahun dah. So dalam tempoh setahun ni memang saintis seluruh dunia telah dapat sequence genetik tu dan hasilkan vaksin ni lah. So suntikan vaksin COVID akan mitos kedua ialah mengenai suntikan vaksin COVID akan membuat saya terkena jangkitan positif COVID kerana jangkitan tersebut telah disuntik masuk ke sistem badan. Fakta dia ialah vaksin yang disuntik masuk ke badan kita mengenal pasti dan melawan jangkitan sebelum jangkitan terjadi. Ia tidak menyebabkan jangkitan. Macam kita terangkan sebentar tadi ialah yang dihasilkan ialah hanya spike protein saja, bukan keseluruhan virus tersebut lah. Nah ini tadilah saya dah terangkan saya mempunyai penyakit komorbid, kencing manis, darah tinggi, asma dan sebagainya. Jadi jika mengambil vaksin ini, tubuh saya rendah imuniti akan membuatkan saya dijangkiti COVID-19 dan jangkitan akan jadi teruk. Sebenarnya apa yang dimasukkan dalam badan hanyalah mRNA dan ialah cebisan, salah satu cebisan untuk menghasilkan protein, spike protein lah macam saya kata tadi. Tidak mengakibatkan jangkitan Vaksin COVID akan menyebabkan swab test saya positif. Sebenarnya fakta dia RTK-antigen ataupun PCR tidak akan positif disebabkan oleh vaksin, tetapi RTK-antibody, sebab RTK-antibody ni mengesan antibody, so dia positif lah. Even kalau pesakit yang dijangkiti COVID, dia akan positif antibody ni selepas 2 minggu So maksudnya walaupun dia tidak bergejala, tapi kita buat saringan ni kadang-kadang dia boleh positif. Maksudnya dia pernah ada jangkitan sebelum ni lah.
Okey, kita akan mendapat kesan sampingan yang teruk setelah disuntik vaksin COVID-19. Setiap ubat-ubatan tidak terkecuali dari mempunyai peratusan kecil kesan sampingan. Tiada yang 100% dijamin dan tiada kesan sampingan. Even kita memandu pun ada risiko. Kita keluar. Adakah anda garanti 100% anda akan sampai ke rumah selepas keluar daripada tempat kerja? Tidak kan? So, bukan semua individu akan mengalami kesan sampingan. Saya telah pun mendapat jangkitan COVID, jadi saya tidak perlu menerima vaksin ini. Fakta dia ialah jangkitan COVID sememangnya telah membentuk imuniti semula jadi dalam badan pesakit, tetapi malangnya sehingga hari ini kajian pakar dan para saintis masih belum dapat memastikan berapakah jangka masa imuniti semula jadi ini dapat bertahan. Sebab tu kalau kita lihat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli pun sendiri suntik lah walaupun dia merupakan bekas pesakit COVID kan. Saya sudah tidak perlu memakai pelitup muka atau menjaga SOP setelah mendapat suntikan vaksin COVID-19. So faktanya vaksin yang disuntik boleh menghalang jangkitan pada diri kita sendiri. Tapi sehingga kini masih tidak diketahui sama ada kita masih boleh menjadi pembawa virus yang boleh menjangkiti orang lain. So walaupun telah mendapatkan suntikan vaksin, kita masih belum mengikut SOP lah. Okay. So inilah yang paling popular sekali kan, microchip kan. So far kita tengok kan microchip yang terkecil sekali memang tak boleh masukkan dalam kita punya vaksin tu. Yang terhalus sekali bersaiz lagi besar lah daripada nano kan. So Bill Gates sendirilah. So rasanya Bill Gates tak perlu track melalui vaksin. Dia tengok kita punya aktiviti Facebook, kita punya Instagram pun dah cukup lah. Kita kan nak share kan, kita makan apa, kita upload kita makan apa, kita pergi mana, semua gambar tu pun dah tahu dah. Kenapa dia nak susah-susah masuk microchip? So sebenarnya kan kalau kita tengokkan kita punya aktiviti harian lah, kebanyakan golongan sekarang kan banyak share aktiviti, share location, share semua tu pun so lagi mudah trace. Kenapa dia nak susah-susah masukkan microchip? Okay, so vaksin COVID-19 akan merubah DNA saya dan manusia lain menjadi hak lah kan, credible hak, tapi sebenarnya tak lah dia tak masuk ke dalam nukleus sel, dia hanya duduk di luar je. Kita gunakan ribosom kita untuk hasilkan protein, spike protein tu saja. So dia tak masuk dalam kita panggil center of the cell pun, kat bahagian luar saja. So ni satu lagi, vaksin COVID-19 akan menjadikan manusia tidak subur atau mandul lah kerana ia mengurangkan populasi dunia. Sebenarnya tak ada lah. So ada yang penerima vaksin sejak Disember, lepas tu ada yang mengandung, tak ada masalah kan. So apa tanggungjawab kita sebagai petugas kesihatan ataupun anggota barisan hadapan ialah sebarkan fakta, bukan auta, bukan ketakutan, mendalami atau memberitahu informasi penting lah untuk persediaan diri, membantu memperkasa dan menjayakan setiap usaha dan ikhtiar yang kita boleh usahakan, menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat dan membantu menerangkan kepada individu yang tidak memahami dan meneruskan semangat juang lah. Kan seperti kita kata hashtag kita mesti menang Ya, itu slide yang terakhir saya. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh saya buka pada soalan. Kalau yang mengikut melalui sidang Google Meet pun boleh hantar soalan melalui chat. Ada soalan kat bahagian chat box? Betul yang vaksin setakat ni daripada Kementerian Kesihatan je lah. Betul. Dia tak ada lagi dia klinik-klinik swasta tak ada. hospital. Macam saya cakap sebetulnya dia punya urusan pengendalian vaksin ni G2G lah, government to government. Dia bukan antara sektor swasta. Okay, macam sekarang kita pakai vaksin Pfizer ni. Comirnaty. Tapi tak macam saya difahamkan macam YBKT punya vaksin lain ke? Daripada China ke? Oh, Sinovac. Sinovac dia dalam proses dapat kelulusan. Keberkesanan dia pun hampir 90% lah. Dia antara 50 hingga 90%. 50% tu sebab kajian tu berlaku di Brazil dan 90% berlaku di Turki. So kebanyakan kita punya populasi kita hampir menyerupai Turki. So that's why kita ambil keberkesanan dia 90%. Apa yang berlaku di Brazil ialah, kenapa dia kata keberkesanan dia 50%, adalah berlaku sebab kadar keberjangkitan dia sangat tinggi di Brazil. Kalau kita lihat angka di Brazil tu, jangkitan harian dia 5 angka. Macam kita paling tinggi pun 4 angka saja. Dia 5 angka dan memang 80-90 ribu lah sehari. So jangkitan dia sangat teruk. So apa yang berlaku, kajian ni dilakukan di kalangan petugas-petugas kesihatan. So
Sudah semestinya petugas kesihatan ni dia terdedah lebih lah pada yang tu, sebab tu dia masih dapat jangkitan tu. Kalau dia bukan sebab perbezaan dia Bukan sebab tu, tapi kita boleh tengok data Turki dia menggunakan penduduk lebih macam kita lah, dia punya populasi setempat dia, orang yang tak berisiko sangat, keberkesanan dia hampir 90% lah, 91%. ada kemungkinan dua vaksin nanti akan digunakan. So far Sinovac dalam proses mendapatkan kelulusan daripada FRA. So bila dapat ada update, kita akan update lah. So hanya yang diluluskan oleh MPRA setakat ni ialah Comirnaty lah, ataupun vaksin Pfizer tu. Kalau ada dakwaan yang buat online vaksin ni memang betul lah tuan. Tak betul lah. Online. Dia kena berhati-hati terdapat ada segolongan yang ambil kesempatan, kita panggil tiruan lah, vaksin tiruan. Dia pasarkan melalui online. So sebenarnya kita tak galakkan beli melalui online lah. So apa yang dia buat macam ni lah, klon AAA lah, kononnya lah, AAA punya klon tu macam vaksin tu, tapi hanya pakai botol dengan tu lah. Mungkin dalam tu air kosong je atau air gula saja. Dulu lagi kalau dalam kisah itu uji sikit dulu. Nak ambil gambar boleh Lepas dah cucuk tu boleh. Masa tu tak boleh. Masa cucuk tak boleh. Safety ada. Ada aurat. Aurat, tidak. Lepas tu lah. Lepas tu kita akan bagi memang plug. Saya telah disuntik. Ada masak. Status. Oh, why ke T-shirt? Siap. Ya saya. Dari kontrol. Dia lebih kepada fasiliti penyimpanan. Macam saya cakap tadi kan, dia suhu 70% 70 degree Celsius tu ya. Swasta mampu, tapi willingness dia ke dia punya tu, dia nak tak. Sebab dia swasta ni kalau faham, dia profit oriented. So biasanya mesti nak kena bayaran kan. So jadi bila perlukan tak ada masalah sebenarnya, tapi itu memang perancangan dari kita panggil MKN dengan dia lah. Okay, ada sebarang soalan tak dari chat box? Tak ada. Doktor nak tanya, Boleh. yang pasal ibu Yusuf tak boleh ambil vaksin dalam masa kan Yusuf 2 tahun sebelum kami. Ya. So kita ambil selepas tu ke ataupun macam mana? Sebenarnya kalau ikutkan tempoh immunity kan untuk bayi kan, dia kalau kita menyusu eksklusif breastfeeding tu kita katakan 6 bulan saja. Kalau yang extra tu ialah optional. Kalau memang ibu tu memang berniat untuk menyusu kan, boleh continue, tak ada masalah. Cumanya dari segi pemberian vaksin tu kita kata kita tak ada data. Bukan kata dia tak selamat, tapi kita tak ada data dan kata dengan yakinnya yang bahawa dia tak kena efek bayi yang menyusu. Itu saja. Tapi ada beberapa kajian lah masih pada peringkat awal di UK, dia bagi juga pada jururawat yang menyusukan anak dan mengandung untuk vaksin ni. Tapi masih peringkat awal lah. Nanti kalau keluar data nanti kita share. Tak, makan ubat macam biasa. Tak ada masalah. Tak mengganggu. Cuma isu dia tadi berkenaan dengan ubat cair darah tu lah. Ubat cair darah tu lebih kepada dia takut ada pembentukan darah beku di bahagian bahu tu saja. So memang ada risiko tu lah. Cumanya biasanya kita galakkan berhenti daripada ambil ubat cair darah tu macam seminggu atau 5 hari lebih awal lah sebelum suntikan. Yang lain boleh, tak ada masalah. Ya, Tuan? Ya, Puan? Saya disahkan mereka yang tidak mendapat maklumat yang tepat. Okey. Contoh yang masa untuk menerima vaksin. Okey. Macam mana kalau sebelum dia tak ada mesej ke ataupun maklumat apa lain? Tak ada terima maklumat daripada orang lain. Adakah hospital akan panggil telefon ke? Yang tu, itulah kata, itu memang berdasarkan kalau untuk fasa ketiga, orang yang tidak ada penyakit kronik, semua itu dia akan masuk ke fasa ketiga lah. Fasa ketiga ni memang totally voluntary. Voluntary itu maksudnya sukarela, kita sendiri yang daftar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dalam MySejahtera tu ada satu section yang baru untuk vaccination tu, you boleh daftar.
So dia kena daftar sendirilah. Kalau yang untuk maksudnya masuk, saya faham masuk point tu untuk kita buat macam mopping ke carian lah. Tapi sebenarnya tak dilakukan lah. Okay, untuk tambahan berhubung yang tak ada akses MySejahtera, memang mesyuarat mesyuarat bercanda peringkat negeri memang ada task force yang akan diketuai oleh DO dan bersama PKD untuk trace lah. Macam contoh golongan yang berusia ni tak ada MySejahtera, dan kita kadang-kadang kita pakai MySejahtera ni kita pun boleh register kita independen, itu akan ada. Dan pada masa sama pejabat daerah bersama komuniti atau bersama agensi di daerah akan sama strategi macam mana lah. Tak boleh kita nak full rakyat Melaka ni memang full dia terima vaksin. Macam contoh kalau kita kalau ikutkan mungkin ada, kalau ikutkan kita Malaysia ada nombor telefon PKD ataupun pusat kesihatan, kalau ikutkan memang ada call. Maknanya sebab ada setengah orang dia memang kalau dia nak yang first, dia memang nak, dia nak jaga diri dia. Ada setengah orang ni dia was-was, risau lebih nak tengok orang dah 10 juta orang dah vaksin, baru buat nak vaksin, terserah rambat lah. Macam tu, kita sebagai tangan awam, macam doktor terang tadi, kita ni adalah bukan medium untuk menyampaikan. Dan untuk rakyat, mana contoh kalau orang kampung kita tanya jiran, tanya kan, slide ni, slide kita boleh share. Okay, slide ni kita akan share di FB kita slide ni, so copy ni kita akan share selepas ni. Dan kalau contoh penerangan macam contoh dari segi medical tu, mungkin kita boleh minta call pusat kesihatan daerah ataupun mungkin kesihatan dia hubungi pusat kesihatan daerah lah. Dari segi penerangan ni doktor maklumkan, mungkin kalau contoh di pihak komuniti boleh jemput PKD kan. Sebab ni kalau ikutkan ni di peringkat ni, sebab ni adalah inisiatif PJ. Kita nak memberi pendidikan dan kemudahan kepada kaki tangan kita. Maknanya tak nak ragu. Tengok kita banyak sangat orang kata sumber-sumber. Tengok WhatsApp rajin. Tapi bila slide ni dia tak baca tu, kita akan tengoklah macam mana. Ini memang disahkan oleh Kementerian Kesihatan dan PKD. Kadang-kadang video WhatsApp ni kadang banyak dah ditambah nak bagi lagi menarik. Dia macam contoh cerita Tamil dengan Ustaz. Tendang tong gas tu boleh mati 10 orang. Tendang sekali. Itu konsep dia. Betul tak? Jadikan tendang tong gas 10 orang jalan boleh semua dia sapu. Macam contoh desa Opus Batam, sekotak dia buang sebatang dia ambil. Itulah konsep macam tu. Walaupun saya banyakkan kawan saya di Penang, memang orang kata benda ni kita nak mengelak, kita nak beri pendidikan bersama. Kalau boleh kita nak rakyat kita dilindungi. Itu hasrat Kementerian Kesihatan. Saya tadi tanya pasal konsep untuk swasta. Dia untuk maklumat sebab saya pun pengalaman di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. Untuk penyimpanan vaksin ni, peti ais tu yang untuk boleh cater negatif 70 tu tak semua hospital ada. Swasta pun sisa tak ada. Dan untuk makluman yang untuk yang vaksin ni dia datang package sekali dengan peti ais tu. So untuk peti ais tu pun kos dia agak tinggi. Jarum dia pun special. Kalau ikutkan jarum dia pun halus kan. Memang tak rasa lah. Orang kata pengalaman saya tanyakan kawan saya mana yang dah pernah, dia tak rasa. Kalau saya seorang timbalan pengarah perubatan di Hospital Pakar Sultanah Fatimah, pagi tu vaksin, petang dia dah up, dia dekat gym angkat berat. Tu tak ada kesan lah, dia dekat gym. Pagi vaksin, petang dah pergi gym. Gym tak berat tu. Tak ada masalah. Sebenarnya lagi tak selesa kalau kita ambil swab tu. Swab kita ambil yang betul saya masa pengalaman tak ambil swab 3 kali. Di Hospital Pakar swab pun saya lagi sakit daripada suntik saya rasa. Tak apa, esok kita akan ada tim pertama yang mungkin kalau boleh Haji boleh bagi orang kata review. Dia dia kan. Haji mungkin kita punya untuk esok untuk kita punya orang kata model lah. Di peringkat kita je lah. Itu dari segi Haji tutup bayaran tu kita tapi cuma untuk jadi sejarah. Tanya. Doktor, maknanya kalau contoh macam contoh kita mungkin ada kawan-kawan atau family yang berada di kampung, dia boleh hubungi pusat kesihatan daerah lah atau klinik kesihatan berhampiran untuk bertanya lebih lanjut lah.
Dari segi untuk appointment tu, set tu pun kesihatan yang akan bantu lah. Yang tak ada Mas Sejahtera. Macam kita ni, saya galakkan mana yang ada handphone tu, orang kata kita update lah Mas Sejahtera. Dalam tu banyak informasi yang kita boleh dapat. Selain daripada update tu, pastikan letak notifikasi tu. Yang push notification tu kena aktifkan. Kebanyakan bila kita install sesuatu aplikasi tu, kita offkan notifikasi kan. So aktifkan yang My Sejahtera. Sebab nanti ada kalau hebahan umum tak akan melalui My Sejahtera. Lagi ada apa saya buka daripada ujung? Ujung belah sini ada. Round table lah, saya round table. Tak ada. Semua dah faham dah buat hati. Boleh lah. Ya, Puan. Okey. Ya, Puan. Selamat, Puan. Kita dah mengesahkan selamat, Alhamdulillah. Sebab saya panggil doktor. Orang kata memang doktor pun memang yang waktu meeting pun doktor pun terus sama ada kan. Meeting dia PKD untuk menyelaraskan dari segi peringkat fasa pertama, kedua dan ketiga. Mungkin ada di antara kita tangan yang terlibat dengan fasa pertama dan ada fasa kedua dan fasa ketiga. So maknanya kita perlu bersedia dan mungkin saya tambah tu. Dan kalau untuk sebelum suntikan tu dinasihatkan untuk berehat. Jangan contoh buat kerja berat ke apa. Bukan kita takut kita buat kerja berat, lengan yang kita nak sentuh dia akan jadi masa stres. Maknanya contoh kalau kita menulis tangan kanan, takilah. Dia orang kata konsep macam kita suntik BCG betul darjah 6 tu lah. Ada yang sakit, ada member yang okey berlari tak ada masalah, lipat badan tak ada masalah. Haji mungkin dia dah lupa. Tapi Haji muda lagi je kan. Muda lagi. Muda ganteng lagi je kan. Okey. Saya buka yang lain. Ada lagi? Tak tanya saya bagi buku apa. Saya tujuan kita pasal awak kata kita set ni untuk sama-sama. Ada terbuku tu tanya. Mungkin kalau segan nak tanya di media ni mungkin selepas ni bolehlah tanya dengan doktor. Dan kita pun dah saya rasa dah target tadi sengaja tapi alhamdulillah. Maknanya sambutan ada di chat kita tak ada. Chat tak ada. Mungkin di sini saya rasa tak ada berapa lagi. Okay, terima kasihlah saya ucapkan kepada doktor yang bersama hadir bantu. Maknanya kita rakyat Malaysia memang dinasihatkanlah dan kita sebagai kaki tangan PJ kita kena memberi peran. Utamanya balik kan boleh sembang-sembang dengan bini sambil makan. Macam saya, bini saya cakap untung dapat yang mengawal. Dia kata kan. Pasal kali ikut di hospital Muar pun saya antara yang awal lah. Dan list memang ada. Bila masuk ke sini pun insyaAllah sebab benda ni kita nak first, kita nak kawal komuniti kita jangan benda tu spread. Macam tu kalau kita lihat strategi macam mana kesihatan buat. Bila ada kluster tu kita kawal dulu. Tak nak bagi dia mengebak ke lain. Bila mengebak ke lain, kita tahu kita ni adalah passive carrier atau active carrier. Saya kata alhamdulillah. Rasa orang yang tiba di badan dia kuat. Orang kata, boleh tak saya tanya dia. Yang COVID ni kalau ikutkan dia macam flu je kan. Cuma dia jahat kepada orang-orang yang ada macam contoh cakap asma. Orang yang ada macam sakit kronik, paru respiratory kan. Sebab dia kalau ikut dia, simptom dia macam demam, cik birit. Cuma dia jahat kepada orang-orang yang tentu. Macam orang sihat, kalau kita tengok kawan kita mana kuarantin. Kawan saya ada seorang pengalaman kuarantin di Maib. Dia buat dia punya video, dia punya perjalanan hari pertama sampai hari ni lahir. Dia setiap hari dia berjogging dalam tu. Tak ada pun duduk dekat tu, dia positif COVID, dia baring. Orang kata dia tak ada. Dia siap jogging dalam air tu. Semua 2-3 orang kawan saya memang dah keluar dari tu. Cuma benda tu orang kata kalau ikutkan kita kena think positif, kena kuat lah. Dan kemudian kita jaga kita lah macam konsep kita jaga kita, jaga kebersihan. Kata kita ni as a, orang kata MBJ ni kita ni as part of frontliner. Kita bagi contoh kepada kita adalah pihak kuasa tempatan. So kita kena bagi contoh terbaik. Tak nak lakukan contoh kita pula tak bagi contoh terbaik. Macam alah apa dah budak MBJ ataupun sahib MBJ tak ikut. Kita pun daripada abang AO kita, Cik AO okey maknanya kita ni kena bagi contoh pada semua. Saya rasa itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada doktor yang telah memberi penerangan kepada kami di MPJ. Dan mungkin kalau ada apa untuk penerangan di peringkat EO, kalau ada nak bintang di peringkat Jabrul juga atau peringkat YB Adun,
mungkin boleh merujuk balik lah. Saya rasa kita pun faham tekangan BKD. Saya rasa doktor asal bukan doktor yang bagi taklimat, tapi yang Dr. Ismail terpaksa menguruskan untuk besok pengambilan daripada hospital besar ke BKD lah, jaga kesihatan. Okay. Serahkan kepada pengurusan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Naim di atas penerangan taklimat COVID-19 tadi. Sebelum kita akhiri taklimat kita pada pagi ini, dijemput Encik Muhammad Zahiruddin bin Muhammad Zahari, Setiausaha Majlis Pemandang